Sebagai pembukaan, saya ingin menarik perhatian para sahabat-sahabat Sidang Kalam, followers dan juga haters, ataupun mereka-mereka yang berada di atas pagar. Saya ajak untuk kita melihat satu isu berkenaan dengan adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dibangkitkan menjadi seorang nabi, ataupun sebelum umur 40 tahun lah kita kata, sebelum Jibril alaihi salam came into contact dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kali yang pertama, adakah Nabi telah pun mengetahui 30 juzuk Al-Quran? Adakah Nabi SAW telah pun mengetahui 30 juzuk Al-Quran, kemudian baginda lupa, baginda hanya diingatkan kembali apabila Jibril AS memeluk Nabi SAW dalam peristiwa di Gua Hira yang terkenal itu. Jadi ada dakwaan yang mengatakan bahawa ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira itu bukan kali pertama Nabi menerima Al-Quran. Bahkan ada yang mendakwa Nabi sudah pun menerima Al-Quran itu secara sempurna sebelum peristiwa di Gua Hira. Saya ingin menarik perhatian sahabat-sahabat untuk baca satu Facebook posting oleh seorang ustaz. Saya tidak kenal beliau secara peribadi. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Dan saya pun tidak pasti sama ada beliau bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Sidang Kalam ataupun tidak bersetuju, saya tidak pasti. Tetapi posting beliau ini bagi saya sangat penting untuk dikongsikan. Sebab kelihatannya saudara ini melalui sistem pembelajaran pendidikan yang dipanggil sebagai pendidikan tradisional lah. Kan, pendidikan tradisional bukan satu pendidikan berbentuk moden ataupun liberal. Jadi beliau ni datang daripada tangan-tangan ilmuwan-ilmuwan Nusantara, ulama-ulama Nusantara dan juga ulama-ulama di Mesir kalau tidak silap saya di Al-Azhar, yang kita tahu beraliran tradisional ortodoks Islam. Saudara ini bernama Khalid Sabat Abdullah. Ya, minta maaf kalau saya salah sebut nama. Dia Jawi ke dia? Jawi. Tajuknya adalah risalah menjawab dakwaan Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu sebelum baginda lahir, satu kritikan dan jawapan. Okey. Dalam tulisan dalam bahasa Rumi ini dia tulis nama dia Khalid bin Sabtu, tapi Facebooknya adalah Khalid Sabtu Abdullah. Saya ulang lagi sekali, saya tak kenal sahabat ini, tapi saya melihat penulisan ini baik dan sangat diperlukan pada zaman-zaman kita seperti ini, ya, yang mana orang sibuk melontar label Wahabi kepada sesiapa sahaja yang mengkritik orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh arus utama Ahli Sunnati wal Jamaah. Siapa saja yang mengkritik apa yang mereka sampaikan akan cepat-cepat dilabel sebagai Wahabi. Jadi untuk kita pecahkan fenomena yang tidak baik ini, ya, untuk kita memecahkan pelabelan-pelabelan secara sembrono ini, saya mengharapkan lebih ramai asatizah seperti saudara Khalid Sabtu Abdullah ini untuk tampil jikalau ada kesilapan-kesilapan yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ini. Mereka-mereka yang menisbahkan diri mereka kepada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah kena bangkit, bangun dan teguh. Itu sahaja yang akan mematangkan aktiviti keilmuan masyarakat. Wacana keilmuan masyarakat akan matang. Dan inilah caranya Ahli Sunnah wal Jamaah akan maju. Kalau tidak, aliran-aliran yang keras, aliran-aliran yang radikal akan take center stage. Sebab mereka yang akan lebih giat mengkritik. Okey? Ahli Sunnah wal Jamaah kadang-kadang salah faham konsep adab. Dia bersembunyi di sebalik adab lah, di sebalik kenapa tak tegur secara private lah, kenapa tidak bincang dulu, awak ni siapa, baru setahun jagung. Mereka akan bersembunyi di sebalik alasan-alasan lemah seperti ini, alasan-alasan yang memundurkan wacana keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau anda seorang ilmuwan, kalau anda menisbahkan diri anda kepada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, anda sepatutnya tahu bahawa perbincangan, perdebatan, muzakarah, kritikan keilmuan itu adalah satu perkara yang biasa.
Satu perkara yang biasa dilakukan oleh ilmuwan, para ustaz-ustaz, asatizah, ataupun ulama-ulama besar sekalipun. Ini adalah satu perkara yang biasa. Bila masyarakat menganggap ni benda yang luar biasa, di situlah yang sebenarnya tak normal. Okey. Jadi saya faham saudara Khalid Sabtu ni bila dia nak tulis artikel ni, dia tahu apa kritikan yang akan diterima. Okey. Tapi beliau tetap meneruskan. Okey. Baik. Oops. Baik. Kita baca sikitlah Sejak beberapa hari telah tersebar video yang dimuat naik oleh seorang ustaz yang mendakwa bahawa Rasulullah pernah terima wahyu sebelum baginda lahir. Berikut beberapa dakwaan ustaz tersebut. Pertama, Nabi Muhammad sudah terima 30 juzuk Al-Quran sejak di alam roh, iaitu sebelum baginda lahir. Kedua, pada pelukan pertama malaikat Jibril terhadap baginda, ketika itu roh berpadan dengan jasad, baginda sudah terlupa apa yang baginda telah terima di alam roh. Okey. 30 juzuk Al-Quran tu Nabi lupa. Maksudnya Nabi SAW ni waktu dalam keadaan nur ataupun roh dulu tu, sebelum dimasukkan ke dalam jasad atau dipadankan dengan jasad, Nabi ada 30 juzuk tu. Tapi bila dah dipadankan dengan jasad, Nabi lupa. Okey. Pada perukan yang kedua, pula ketika berlaku pergeseran antara tubuh Nabi dengan jasad malaikat Jibril. Okey. Ini yang saya faham Saya lihat ada sedikit perbezaan apa yang saya faham. Yang saya faham daripada apa yang Ustaz Hairul Nizam sampaikan. Nabi SAW itu ketika dalam keadaan ruh ataupun nur itu, dia ada 30 juzuk tu. Tapi bila telah dipadankan dengan jasad, dilahirkan di atas muka bumi ini dengan jasad, maka dia lupa 30 juzuk tu. Jadi pelukan Sayyidina Jibril, memandangkan Sayyidina Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin, bila bertemu roh tersebut dengan roh Nabi SAW, maka ia seolah-olah mengingatkan Rasulullah SAW akan 30 juzuk itu. Jadi bukan Jibril yang membawa wahyu Allah kepada Nabi SAW. Jibril hanya mengingatkan sahaja. Wahyu yang sudah pun ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Okey. Bila ditanya mana hujah, mana dalil, adalah mereka cuba membawa hujah, cuba membawa dalil, tapi hujahan tersebut kita lihat sangat janggal dan sangat lemah sebenarnya. Dari segi istidlal, tak kiralah dari segi tafsir ataupun kita kata pemahaman hadis, dan juga penjelasan dari segi isyarinya juga lemah. Berani anda kata macam tu, anda ni siapa? Timbul lagi dah. Akan timbul lagi sedangkan lampu akan kena. Tapi ini adalah kritikan ilmiah. Tidak ada orang yang muqaddas dalam bidang keilmuan. Tidak ada orang yang muqaddas kecuali Nabi SAW. Maksudnya yang ditakdiskan, yang dianggap sebagai suci, tidak buat silap. Dan bila kita mengkritik, bukan bermakna kita menghina dan merendahkan. Okey. Dan saya suka permulaan yang beliau mulakan adalah munaqashah fi ba'dil masail al-ilmiyah laysa ma'naha muhawalah isqatil mukhalif. Okey, ini yang diajarkan oleh guru-guru beliau kepada beliau, dan memang betul ini yang diajarkan oleh guru-guru saya juga kepada saya di mana-mana institusi pun. Okey. Baik, saya nak bawa kepada the crux of the argument. Sekejap Surat 5. Okay, ini beliau membawa dalil ataupun hujah yang dibawa oleh pihak yang mengatakan Nabi SAW hanya diingatkan oleh Jibril, bukan diberikan wahyu tetapi diingatkan sahaja. Mereka membawa ayat surah An-Naml ayat 6, wa innaka la tulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Seolah-olah nak mendakwa bahawa Nabi SAW ini mendapat Al-Quran secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita pun boleh mengatakan kepada umat Islam yang lain bahawa Allah telah beri kita Quran. Itu adalah kata-kata biasa. Allah telah memberikan umat Islam Al-Quran. Adakah itu bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Al-Quran secara langsung kepada kita? Kan? Walaupun ia datang melalui Jibril, tapi ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyampaikannya, kita kata tidaklah begitu signifikan. Sebab poin yang nak disampaikan adalah Quran ini datang daripada Tuhan. Quran ini bukan datang dari Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril hanya penyampai sahaja.
Jadi ayat yang kita faham ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan kita tak ada masalah untuk faham ayat ini. Sama seperti kita kata kepada orang Islam bahawa Allah telah menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Okay. Kemudian kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 6. Mereka juga bawa ayat Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan ayat yang kita kata terlalu umum tiba-tiba dipadankan kepada teori yang pelik itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, 'allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan insan. 'Allamahul bayan. Dan ayat ni kalau kita lihat tafsiran mu'tabar, kan, yang rata-rata mufassir tafsirkan, ayat ni umum. 'Allamal Quran, Allah telah mengajarkan Quran bukan saja kepada para nabi, Allah juga mengajarkan kepada manusia. Kan? Khalaqal insan, nampak ayat ni juga umum. Allah telah menciptakan manusia, semua manusia, bukan saja para nabi. 'Allamahul bayan, Allah mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang berada di dalam minda mereka. Al-bayan, kemampuan expressing themselves. Al-bayan ini adalah menterjemahkan apa yang dalam minda untuk menjadi dalam bentuk bahasa dan sebagainya. Tak kiralah bahasa dengan lidah, ataupun bahasa dalam penulisan, ataupun bahasa dengan sign language. Tiba-tiba ayat ni dibawa kepada menunjukkan Nabi dah ada 30 juzuk. Kan? Ini kita kata sebagai takalluf, ta'assufan, tarik menarik, stretching the verses kepada sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya. Okey, kemudian sahabat ini terus masuk kepada munaqashah, mengkritik dalil yang dibawa. Beliau membawa ayat surah Asy-Syura ayat 52. Saya tak banyak nak tambah sebenarnya sebab hujah ni sudah cukup baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau akan ruh, iaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Jelas, ini ayat yang muhkamah. Engkau tidak pernah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Saya ingin mengingatkan para sahabat sekalian bahawa teori yang dibawa ini tidak terpisah daripada konsep besar Nur Muhammad. Ya, jangan lupa benda ni. Dia ada beberapa versi-versi yang berbeza tentang teori ini. Ada yang mendakwa bahawa sebenarnya bila Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, sebenarnya siapa yang menyampaikan wahyu kepada siapa? Mereka suka bertanya soalan begitu. Sebab apa? Sebab dengan teori Nur Muhammad, mereka mendakwa segala-galanya dicipta daripada nur Rasulullah SAW, nur Nabi. Termasuklah siapa? Termasuklah Jibril. Jadi mereka bertanya, kalaulah Jibril datang daripada Nabi, takkanlah Jibril yang datang bagi ajar Nabi Quran? Dia duk percaya benda merapu pada awal tu. Lepas tu dia ilzamkan kita pula. Dia nak bawa satu logical argument. Sejak bila dakwaan yang mengatakan segala-galanya dicipta daripada nur Nabi SAW tu sebagai satu pegangan ahli sunnah wal jamaah? Dan isu Nur Muhammad itu sendiri, awaliyah Nur Muhammad sebagai awal makhluk dan sebagainya, diperdebatkan keras oleh para ulama. Dan kalau kita rujuk kepada ulama-ulama hadis, secara majoritinya mengatakan ia adalah palsu. Ia adalah palsu. Kemudian surah Hud ayat 49. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Jelas ayat ini. Yang mana kamu dan kaum kamu tidak pernah mengetahui yang sebelum ni. Kamu ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merujuk kepada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nak letak ayat-ayat ini? Kalau didakwa bahawa yalah boleh disesuaikan dengan teori tadi tu, maksud dia waktu ni Nabi dah lupa. Dia kata Nabi dah lupa. Ayat ni tak kata pun Nabi lupa. Ayat ni kata Nabi tak pernah tahu. Nabi tak tahu. Nabi tidak mengetahuinya. Min qabli hadha. Min qabli hadha maksud dia apa? Umum. Sebelum Nabi dipadankan dengan jasad dan sesudah Nabi dipadankan dengan jasad, Nabi tak tahu. Kalau mereka kata, oh ayat ni hanya sebelum Nabi dipadankan dengan jasad, ayat ni umum, min qabli hadha, sebelum ini. Ayat muhkamah ni kasih kepada budak yang dah mumayyiz, kasih terjemahan, dia akan faham.
Ayat surah Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah ulang banyak kali benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala ulang banyak kali. Kenapa Allah ulang banyak kali bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu Quran sebelum ni? Nak membuktikan apa? Nak buktikan bahawa bukanlah Nabi ni sebelum umur 40 tahun dah duduk berfikir-fikir, duduk menulis, cipta-cipta something like the Quran kan. Lepas tu tiba-tiba pada umur 40 tahun dia bercadang untuk mengeluarkannya kepada masyarakat dunia. Bukan begitu. Sebab tu dinafikan banyak kali. Allah ulang banyak kali. Dia tak tahu sebelum ni. Tiba-tiba datang, oh Nabi di alam roh dah tahu tapi dia terlupa. Kenapa isu ni timbul? Sebab ada hadis yang dibawa nanti berkenaan dengan mata wajabat lakan nubuwah. Bilakah kamu wahai Nabi SAW menjadi Nabi? Nanti kita akan jelaskan. Sahabat kita ni membawa tafsir Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari, dan dia highlightkan bahagian akhir dalam quotation tu, yaqulu ta'ala dhikruhu wa in kunta ya Muhammadu min qabli an nuhiyahu ilaika la minal ghafilina an dhalik la ta'lamuhu wa la shay'an minhu. Nabi SAW sebelum diwahyukan Al-Quran, Nabi tak tahu apa-apa pun daripada Al-Quran. Itulah maksud juga wa wajadaka dhallan fahada, mendapati kamu kita kata dhallan dalam keadaan tak tahu. Dhal kat situ Nabi tak tahu. Nabi tidak tahu jalan yang lurus itu apa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi tak tahu Quran itu apa. Tapi golongan yang berpegang kepada konsep Nur Muhammad, dia tak boleh terima teori-teori macam ni. Dia kata tak, Nabi dah tahu. Mustahil Nabi tak tahu. Mustahil Nabi tidak tahu. Sebab dia nur segala-galanya. Segala-galanya tercipta dari dia. Jadi argumen yang mudah boleh dibawa adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Nabi SAW tak boleh nak kata apa berkenaan dengan perkara-perkara yang Nabi SAW tidak tahu, berkenaan kejadian-kejadian tertentu yang Nabi tidak tahu. Contoh, apabila Sayyidatina Aisyah dituduh bermain kayu tiga. Betul? Perkara ini berlaku sesama sebulan. Nabi ternanti-nanti wahyu. Dan Nabi tidak secara gopoh apa kita kata mensucikan Sayyidatina Aisyah. Itu keadilan seorang Rasul. Walaupun Nabi kenal isteri dia, tapi tidak boleh. Bila ada satu pertuduhan, tak boleh nak kata di isteri aku tak mungkin dia buat macam tu. Dan aku Nabi. Tak boleh. Sebab itu akan membuka pintu budaya ketidakadilan dalam masyarakat. Kronism. Menteri je tak perlu lagi dibawa ke mahkamah. Kan? Orang-orang terkenal saja tak perlu dibawa ke mahkamah. Orang-orang yang dihormati masyarakat saja, keluarganya kalau dituduh apa-apa tak perlu dibawa ke mahkamah. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Cuba bayangkan dalam masa sebulan tersebut tuduhan daripada golongan munafik. Bayangkan kita orang biasa, kalau orang tuduh macam tu saja, dia punya damaging effect tu sangat besar. Bayangkan ni seorang Rasul, seorang Nabi. Ya. Jadi Nabi SAW, ingat dia dakwa, orang tu mendakwa, ustaz tersebut mendakwa bahawa guru dia kata, bila pelukan Jibril kepada Nabi SAW tu, bila roh daripada diingatkan balik, ya, roh bertemu dengan roh Nabi SAW, diingatkan kembali, 30 juzuk tu diingatkan kembali. Dan ini selepas wahyu pertama. Sepatutnya Nabi dah tahu dah. Betul? Tak payah tunggu sebulan pun. Dan kalau dikata Nabi berlakon saja tunggu sebulan, ini bahana lagi besar. Bila didakwa bahawa Nabi berlakon-lakon, Nabi sebenarnya tahu, tapi Nabi sengaja biarkan selama sebulan. Kenapa? Timbulkan fitnah dalam masyarakat. Dan kalau kata Nabi berlakon, itu dah dikira sebagai penipuan. Bolehkah seorang Nabi berlakon-lakon? Itu dah jadi kadzab. Dia bukan as-sadiq al-amin. Nabi SAW ni jujur. Kalau ingat perbahasan kita yang lepas, Nabi SAW nak bagi signal dengan mata pun Nabi segan. Nabi tak nak buat signal dengan mata. Buat-buat macam Nabi takkan buat. Nabi gentleman. Dia nak suruh buat satu, dia akan cakap terang-terang. Dia tak ada main coding-coding, dia tak ada main klik-klik mata, buat macam tu, tak ada. Walaupun di depan musuh dia. Nabi kata tak layak bagi seorang Nabi bermain-main dengan pengkhianatan mata, Nabi kata. Subhanallahil azim.
Takkanlah Nabi berlakon tinggalkan selama sebulan maruah isteri dia tercemar. Betul? Dan untuk tujuan apa lakonan tersebut? Dan kalau di sini Nabi berlakon, di mana lagi Nabi berlakon? Rasa dia dengar tu daripada Syekh dia. Ulang balik. Memanglah dia dakwa dia dengar daripada Syekh Yusri, Syekh Yusri Geber. Dan kita tahu Syekh Yusri Geber ni dia punya aliran-aliran apa? Dia berpegang kuat kepada aliran Ibn Arabi. Bahkan beliau nak mengajar Futuhat Al-Makkiyah. Dan siapa yang berguru dengan Syekh Yusri Geber, sampaikan permintaan masyarakat Islam kepada orang-orang yang duk mempertahan Ibn Arabi ini. Persoalan-persoalan para ulama silam tentang fususul hikam masih lagi tidak dijawab. Jangan kata saya yang bertanya, jangan kata sidang kalam yang bertanya. Buka Al-Qawl Al-Munbi Lis-Sakhawi, Al-Aqd Al-Thamin oleh Taqiyuddin Al-Fasi. Di situ dikumpulkan kalam-kalam para ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama-ulama besar hadis, ulama-ulama besar akidah ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama fiqh, fuqaha kita, mengkritik keras kandungan fususul hikam. Benda ni tak boleh di sidestep, mendakwa ini adalah makam hakikat. Semua golongan boleh cakap macam tu. Kita tahu geng-geng makrifat merapu batiniah ni pun kata jalan mereka jalan hakikat. Orang awam tak faham. Jadi alasan ni tak boleh digunakan, tak boleh digunakan. Khususnya bila ulama yang dah tanya soalan. Tak nak layan sidang kalam, letaklah, buang sidang kalam tong sampah, tak ada masalah. Tapi jangan hanya awak reduce benda ni, sidang kalam di Malaysia yang timbulkan. Orang yang selain sidang kalam tak ada masalah. Selain golongan Salafi dekat Malaysia tidak ada masalah. Tak ada. Benda ni sepanjang sejarah, sejak zaman Ibn Arabi lagi sudah timbul masalah. Jadi mereka-mereka yang menukil atau belajar daripada guru mereka seperti Dr. Yusri Geber ini, yang berpegang kepada jalan Ibn Arabi, yang sudah tentu berpegang kepada konsep Nur Muhammad, mereka harus jelaskan kalam-kalam kufur yang ada di dalam fususul hikam dan bagaimana mereka menanganinya. Jangan nak sidestep, tak boleh. Sebab kalau betul orang itu kafir, kamu mengambil jalan dia, bukankah itu membahayakan akidah kamu? Dan kalau kamu mengajarkan pula kepada masyarakat awam, bukankah itu pula membahayakan masyarakat awam? Jadi tak boleh tak boleh kita bersenang-senang berlepas diri. Baik. Kemudian muka surat 10, sahabat ni tulis, saya sebut sahabat ni bukan maksud saya kenal dia, tidak ya. Dan saya tak tahu pun dia setuju dengan sidang kalam kita tak. Mungkin dia pun mengkritik sidang kalam. Tak ada masalah. You can criticize sidang kalam, no problem. Apa yang baik awak sampaikan, kami akan sokong. Apa yang silap, apa yang kamu sampaikan, kami akan kritik juga. Dan kami harap kamu pun begitu juga dengan kami. Okay. Makna sabda ma'ana biqari. Kepelbagaian riwayat tentang lafaz sama ada ma'ana biqari, kaifa aqra, madza aqra, dan kepelbagaian maknanya telah dijelaskan dengan tuntas oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar menjelaskan dengan tuntas bahawa ma di situ adalah ma nafiyah, bukan ma istifhamiyah. Ma nafiyah bermaksud ma penafian. Aku tak boleh baca, bukan apa yang kau nak aku baca, tapi aku tak boleh baca, aku tak tahu baca. Dan ini dikuatkan juga dengan konsep al-ummi dalam Al-Quran. Nabi SAW tidak tahu baca. Okey. So bila kata mak istifham tu macam Nabi tanya macam mana? Ya, soalanlah kalau mak istifhamiyah tu maksud dia Nabi dah tahu. Macam kita dah hafal satu buku ni, kau nak aku baca daripada yang mana? Kan? Ayat mana yang kau nak aku nukil? Bukan. Soalan di situ macam Nabi ni dah tahu semua dah. Rujuklah para ulama mu'tabaran. Saya tahu orang akan cakap, tapi Syekh Yusri juga ulama hadis. Tak bolehlah kita main ulama-ulama. So kalam ulama yang bertentangan, nak terima dua-dua ke nak terima yang lebih kena dengan manhaj ilmu? Kita diajar untuk berpegang kepada manhaj ilmu, tanpa kita mengatakan bahawa semua yang Syekh Yusri berkata itu salah. Tanpa mengatakan bahawa keilmuan beliau itu tidak ada nilainya. Besar nilainya kepada umat. Tetapi kalau ada kesilapan juga harus dibetulkan. Mana kita nak letak kalam Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani pula? Okey.
Dan saya juga suka kesimpulan sahabat ini. Pertama sekali dia kata 4.1, jauhi taklid buta terhadap guru. Ini puak-puak asam Jawa ni panas telinga dengar ni, kan? Kami bukan bertaklid kan? Tapi taklid, kalau setakat main nukil, lepas tu sampaikan kepada orang awam, dan pendirian itu buat live pula tu, lepas tu sampaikan satu pendirian bertentangan dengan apa, ijma' sebenarnya, ijma' ulumah. Ni bukan satu pandangan yang kita kata ada khilaf. Bukan, ni tak ada khilaf pun. Ni bukan khilaf mu'tabar pun, ni khilaf yang mardud, yang tidak boleh diterima pakai pun. So jauhi taklid buta terhadap guru. Dan beliau juga menukil daripada inilah yang diajarkan dan ditanamkan dalam akal saya oleh guru saya yang mulia, Tuan Guru Baba Haji Ghazali bin Ahmad Al-Fatani Asy-Syafi'i. Ini Babali Sekam lah. Dan saya juga mengajak para sahabat untuk pergi ke YouTube, cari video Nur Muhammad Babali Sekam, hadis Nur Muhammad. Babali Sekam mengatakan jelas bahawa hadis ini adalah palsu. Beliau orang pondok, baba lagi, tapi lihat kejujuran keilmuan beliau. Dan beliau sampaikan hujahan, bukan setakat saya kata ia palsu, jangan tanya. Tak, beliau menyampaikan penghujahan keilmuan. Dan bagi siapa yang jujur, adil, buat perbandingan dengan jawapan mungkin Ustaz Muhaizat, dengan jawapan Baba Ismail Sepanjang, bandingkan dengan jawapan Baba Iskam. Bukan kita nak melaga-lagakan, tidak. Buat perbandingan. Ini untuk kematangan keilmuan. Ini mencari hak, mencari kebenaran. Kita nak percaya apa sebagai umat Islam? Takkan yang ini cakap A, yang ini cakap the opposite of A, saya terima semua. Itu orang yang malas berfikir, itu orang yang malas mengkaji sebenarnya. Jadi pendirian awak apa? Dua-dua betul. Mana boleh dua perkara yang bercanggahan bergabung sama? Kan? Itu bukan satu pendirian yang ilmiah. Jadi saya cadang cari video Babali Sekam tentang hadis Nur Muhammad. Beliau mengatakan dengan jelas ia adalah palsu. Jadi jangan sekali-sekali awak duk mengatakan bahawa ni Wahabi saja yang tolak Nur Muhammad. Okey? Siapa berani Wahabikan Babali Sekam? Saya nak tanya. Geng asam Jawa kat luar ni yang duk Wahabikan orang yang kata Nur Muhammad ni palsu, berani tak Wahabikan Babali Sekam? Berani tak Wahabikan sahabat kita ni? Bukan saya nak ajak awak Wahabikan dia orang, tapi saya nak ajak awak berfikir bahawa wacana keilmuan ni aktif di kalangan umat Islam sebenarnya. Dia percambahan pemikiran ini. Kenapa? Kerana ini akan mematangkan kita sebagai sebuah tamadun, sebagai sebuah masyarakat Islam. Okay. Kemudian, nasihat kedua, tahap keilmuan seseorang tidak boleh dinilai dengan semata-mata usia, senioriti, lama masa mengaji dan lama mulazamah dengan guru. Saya tak tahu sahabat kita ni umur berapa, tapi saya suspek dia sangat muda berbanding dengan kami. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kami kata ni budak mana ni kita nak baca dia punya artikel, nak quote sebagai pembukaan dalam ceramah sidang kalam. Tak ada masalah. Poin baik-baik, orang tua ke sampaikan benda ni, orang muda ke, budak baru memayis ke tulis macam ni, no problem. Imam kita adalah kebenaran. Okay. Kita ikut di mana ia bawa kita. Ini tak. Bila ada orang muda mengkritik orang yang lebih dewasa, terus di-reject tanpa dilihat, tanpa dinilai hujahan tersebut. Itulah masyarakat yang mundur, dan dia akan melahirkan masyarakat yang bodoh. Seolah-olah kebenaran itu bersama dengan ketuaan. Seolah-olah kebenaran itu bersama dengan umur. Betul, orang yang lebih berumur itu lebih berpengalaman, tapi bukan bermakna orang yang lebih berumur itu lebih benar. Kita lihatlah zaman Nabi SAW, beliau ditentang oleh orang-orang yang lebih berumur daripada dia. Sayyidina Ibrahim AS ditentang oleh ayah dia sendiri. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang Allah cerita dalam Quran ditentang oleh orang-orang yang lebih berumur daripada mereka. Kebenaran itu bukan terletak kepada umur. Ya. Saya bukan nak menyamakan orang Islam dengan orang bukan Islam, tapi saya cakap tentang umur. Kebenaran itu tidak terhad kepada umur yang senior. Dan dia juga bukan berkait dengan siapa mengaji dulu. Awak mengaji kemudian dia mengaji dulu, dah lama dah. Ini bukan cara orang matang dari segi keilmuan. Orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu, dia susah nak cakap macam ni. Sebab dia akan melihat ada orang muda yang lebih bijak daripada orang yang tua. Ada orang tua lebih bijak daripada orang muda. Dia akan tahu bahawa tidak ada satu statement yang boleh kita generalize. Semua yang orang tua cakap benar, semua orang muda cakap benar. Tak boleh. Orang yang suka cakap macam tu, dia tidak berada di dalam medan keilmuan. Kemudian 4.3,
Tidak akan lahir anak murid yang hebat dari ulama yang hebat dengan semata-mata bermulazamah dengannya dalam tempoh yang lama tanpa itqan. Betul? Hanya seseorang murid itu menempel dengan guru dia, contoh. Mana guru dia pergi, dia pergi. Itu bukan secara automatik bahawa murid tersebut akan jadi sealim guru itu. Bahkan mencapai tahap alim pun tidak tentu. Yang penting itqan, kesungguhan keilmuan, kesungguhan berfikir, critical mind, adab keilmuan. Itu yang penting, yang akan transferkan ilmu guru itu kepada murid. Ada orang jumpa sekejap tapi dah dapat transfer. Ada orang duduk 30 tahun dengan orang yang alim tetapi dia tak dapat apa-apa manfaat. Ada orang jumpa sekali sahaja, dengan satu kenyataan dia faham. Betul tak? Ada yang macam tu. Jadi tak boleh kita kata, oh dia ni mulazamah dengan syekh sekian-sekian, maka dia lebih alim, dia lebih faham daripada apa yang syekh dia kata. Kalau macam tu, umat Islam tak akan boleh cakap apa-apa pun tentang mana-mana ketua-ketua agama lain. Sebab kita akan kata, oh murid-murid dia lebih faham daripada apa yang dia cakap. Kan? Contoh orang Kristian lebih faham Kristianiti daripada orang Islam. Sebab mereka pun ada sanak juga. Tak boleh. Orang Buddha pun akan cakap, oh sami-sami Buddha ni lebih faham Buddhism daripada kamu. Kamu tak akan boleh lebih faham daripada mereka. That's not true. You cannot say like that. Kadang orang luar boleh faham apa yang orang dalam tak faham. Farubba muballighin aw'a min as-sami' atau min sami'in. Kadang-kadang, hampir-hampir kemungkinan orang yang disampaikan berita itu lebih faham daripada orang yang mendengar secara langsung. Ini Nabi beritahu siapa? Nabi bercakap dengan para sahabat. Nabi kata sampaikan khutbatul wida' ini sebab kemungkinan orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang dengar daripada aku secara langsung. Apa maksudnya itu? Ini semua penting untuk kita fikirkan. Kemudian 4.4. Sama-sama berusaha kembalikan kewibawaan ilmuwan Al-Azhar Syarif dan Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia melalui takhasus dan kepakaran ilmu masing-masing. Bagus. Kewibawaan ilmu, itu penting. Kewibawaan ilmu ni kena bersedia dikritik, menyampaikan hujah dengan teratur, dengan dalil akli, dengan dalil nakli yang jitu, dengan usulul fiqh yang jitu, dengan usul tafsir yang baik. Kemudian terbuka kepada kritikan. Dan bila dikritik, menjawab balik dengan jawapan ilmiah. Khalas. Jangan sengal. Kan? Jangan main emosi. Jangan kata, siapalah kamu nak kritik saya, guru saya ni kamu kenal ke tidak. Jangan main macam tu. Kritik. Tunjukkan kehebatan keilmuan itu. Kita ni dalam apa saja bidang suka bercakap macam tu. Suka bermain seniority. Kan? Ada saya tengok satu video. Saya nak tekankan kat sini, saya bukan anti silat. Saya suka kesenian silat tu. Tapi saya sedih bila orang kita duk mengatakan bahawa silat ni adalah martial art terbaik dunia. Bila kita minta bukti, apa yang dibawa? Ni benda tak boleh nak tunjuk-tunjuk. Dia beralasan macam tu. Ada orang yang daripada martial art yang ini juga belajar silat. Kan? Itu menunjukkan bahawa, come on lah. Kan? The proof is in the pudding itself. Eating the pudding adalah bukti puding itu. Kamu nak kata bahawa ini martial art terbaik, kamu harus menerima cabaran martial artist dunia. Daripada apa saja bidang, daripada apa saja mazhab sekalipun. Dan buktikan bahawa kamu menang. Tak cukup duduk dekat rumah sendiri, buat video lepas tu kata orang Melayu sendiri menghina silat, kamu tak tahu betapa hebatnya silat. Kan? Tunjuk bukti itu je. Sama juga dengan bidang keilmuan. Kamu tak boleh kata guru saya ni bukan main hebat, kamu tak kenal dia siapa. Okey, lagakan ilmunya dengan ilmu orang yang mengkritik dia. Tunjukkan di mana kehebatan keilmuan dia itu. Sampai bila nak bermain nama, nak bermain pangkat? Kalau gitu penipu pun boleh kata. Geng-geng Mak Lipat pun cakap macam tu. Tak payah nak debat-debat semua dengan sidang kalam ni. Guru saya ni makam dah melepasi makam debat dah. Kan? Itu saja cara dia lari. Semudah itu saja dia melarikan diri daripada untuk bertanggungjawab kepada kenyataan dia. Oh, kita bukan orang kalam, kita orang hati. Settle, bagi dia settle lah. Murid dengar, wah betul. Padahal tu guru dia cabut lari. Kan? Contoh kita cabar baca Quran. Dia kata Quran ni bukan pada sebutan tetapi kepada rasa di dalam hati. Kan? Guru saya mungkin baca pelat, baca tak betul, tetapi
dia telah bersatu dengan Al-Quran. Oh, kalam-kalam macam ni, berbunga-bunga seperti ini, orang suka dengar. Tapi itu sebenarnya adalah exit route, cabut lari, escape route, supaya tidak terbongkar. Jadi orang-orang yang mendakwa-dakwi sekian-sekian ini, lagakan keilmuan itu. Ya? Bukan lagakan personality, lagakan keilmuan itu. Bandingkan, letakkan, berhadapan. Itulah adab keilmuan. Okay. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara Khalid Sabtu Abdullah ini. Semoga bermanfaat. Dan saya menjemput, kalau beliau nak kritik sidang kalam, kritik sahaja. Kami terbuka. Kritikan ilmiah, kita boleh berbalas-balas kritikan atau berbalas-balas muzakarah supaya mencerdikkan kedua-dua belah pihak. Ini bagus bila berlaku muzakarah, dia mencerdikkan dua-dua pihak sekali. Tapi kalau dua-dua cabut lari, dia tidak mendatangkan manfaat kepada sesiapa. Okey. Kemudian isu ini juga timbul poin isyari. Ada satu perkara lah saya mungkin tak setuju sikit dengan salah satu posting saudara Khalid Sabat ni. Ini posting awal beliau. Saya nak baca sekejap. Saya nak tunjukkan. Okey. Ini 4 hari lalu. Sepatutnya pandangan ganjil seperti ini tidak disampaikan kepada awam, lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan perkara gaib dan menyentuh isu wahyu Al-Quran dan kenabian. Apa-apa pandangan dari guru perlu ada rujukan dari kitab-kitab muktabar, kemudian pandangan tersebut perlu dimunakasyahkan. Tidak cukup semata-mata nukulian dari guru atau kitab. Apa-apa pandangan pertama sekali kena kaji dari sudut thubut ataupun tawthiqun nusus sebelum kepada perbahasan dilalah atau munakasyah ad-dilalah. Okey, saya rasa saya mungkin yang tersilap baca, sebab tak silap saya first time saya baca ada seolah-olah beliau nak kata bahawa benda isyari ni tak boleh dibuka kepada umum. Perkara isyari ni tidak boleh dibuka kepada umum. Dan saya lihat ada beberapa komen yang cakap bahawa ini benda isyari. Seolah-olah perkara isyari ini tak boleh disampaikan kepada umum, tetapi secara tertutup tak ada masalah. Secara tertutup boleh. Kami di sidang kalam menekankan dengan tegas bahawa pendirian yang salah seperti ini tidak sepatutnya diterima pakai dan disampaikan kepada orang awam dan juga di kalangan orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai asatizah dan ilmuwan. Takkan benda salah orang awam tak boleh percaya tapi asatizah boleh percaya pula. Okey. Sebab satu isu tentang isyari ni kadang-kadang orang kata, oh, hang tak faham, tak apalah, orang awam jangan pegang. Ulama boleh cerita benda ni. Apa maksudnya tu? Itu dah mencipta satu kasta. Benda tu betul ataupun salah. Kalau salah, ulama pun tak boleh pegang. Ilmuwan pun tidak boleh pegang.